Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah sihat. Dengar tak ni? Dengar. Dengar Harap penonton pun dengar juga kita punya live ni, insyaAllah. Kepada adik-adik, akak-akak, abang-abang, pakcik-pakcik, share, kita dapatkan pahala yang dilipat ganda pada bulan Ramadan, insyaAllah. Okay, Alhamdulillah, Ustaz. Saya start dulu ya, Ustaz. Okey. Okay, selamat datang ke program Quran Hours yang ditaja oleh The Journey Ar-Rahman Syurga Segera Bahad dengan kerjasama Tatil Apps. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengar lantunan Al-Quran, ayatul Quran bersama dengan Ustaz Azra'i Abdul Haq, iaitu Johan Musadaqah Tafiz Tilawatul Quran tingkat antarabangsa kali ke-9 di Kuwait. Betul, Ustaz? Ya, betul. Okay, sebelum kita pergi ke bacaan ataupun iaitu Taranum yang Ustaz akan lantunkan sebentar tadi, saya nak tanya sedikitlah Ustaz. Taranum ini berasal pada bila sebenarnya yang diperkenalkan? Mungkin orang tak tahu pasal Taranum ni. Mungkin Ustaz boleh penjelaskan? Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, terima kasih kepada rakan kita Jas ni. Rizwan. Nampak muka lain lah. Okey, dan juga terima kasih kepada pihak ini dan juga Tatil atas jemputan ini. InsyaAllah okey, kita akan sama-sama berkongsi apa yang ada, insyaAllah. Baik, pertama sekali untuk soalan apa nama, di manakah asalnya Taranum ni sebenarnya ya. Okey, saya cerita secara simple, secara dasar sajalah. Okey, sebelum tu nak tanya, kalau tak dengar bagi tahu, saya nak masukkan mic ni. Kalau dengar dah okey, tak ada masalah lah. Okey, jadi Taranum ni sebenarnya satu istilah yang kita gunakan di Nusantara saja. Maknanya di Malaysia, Singapura, Indonesia, Filipina, Thailand, mana di area Nusantara kita lah, Brunei dan sebagainya, itu digunakan istilah Taranum. Okay, di sudut istilah. Jadi di negara-negara luar, negara-negara luar seperti Mesir, dia menggunakan istilah husnus saut ataupun mujawwad. Okay, kemudian ada di tempat-tempat lain juga dinamakan maqamat, ilmu maqamat, ilmu aswat ataupun ilmu suara. Jadi ini adalah istilah-istilah yang digunakan di merata-rata lah. Kalau sebab apa? Sebab kalau macam saya pergi ke negara luar, bila kita kata kena Taranum ke, dia pun tak tahu apa benda Taranum tu, dia pun tak tahu. Tapi bila kita kata kena dengan bil mujawwad, dia kata yang ni. Okay, jadi sama lah. Sama je, istilah sahaja berbeza. Baik, pada asalnya Taranum ni sebenarnya dia ni, kalau kita tengok sejarah dia bermula daripada zaman 40-an dulu. Sebenarnya zaman Nabi pun dah ada, cuma tidak dilabelkan, tak ada labeling lah orang kata. Sebab zaman sekarang ni nak label je. Jadi tak ada labeling. Sebab apa? Sebab Nabi pun mengakui laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Ya, Nabi pun mengatakan bahawa bukan di kalangan kami orang yang tidak bertaranum, tidak bermujawwad dalam membaca Al-Quran. Jadi ulama menafsirkan yataghanna itu banyak. Bukan makna mestilah kena baca macam qori, macam nak kena tinggi, suara tinggi dan sebagainya. Kalau macam tu berapa kerat dia yang boleh baca Quran. Dan itu maksudnya. Jadi yataghanna ni maksudnya dia menjaga hak-hak hukum-hukum hakam dalam tajwid, dia membaca dalam keadaan dia dapat menghayati ayat Al-Quran tersebut. Itu adalah maksud dari sudut istilah yataghanna tu. Okey, jadi dia terhasil daripada
Sebab tu ulama-ulama dulu ni, ulama-ulama qura ataupun ulama-ulama yang mahir dalam Quran ini, dia mengambil yataghanna itu, dia cuba melabelingkan. Ada juga istilah-istilah daripada musik, istilah musiqa atau istilah muzik, nahwan, ras, soba, jihakah dan sebagainya. Kalau kita tengok negara Arab, memang itu digunakan sebagai note dalam muzik mereka. Tetapi untuk taranum bil Quran ni agak berbeza. Walaupun pada asalnya memang daripada istilah muzik. Kemudian jadi ulama-ulama dulu ni dia mengambil daripada kaedah-kaedah musik itu, kemudian dimasukkan dalam Al-Quran, dia resapkan mengikut gaya-gaya ilmu-ilmu tajwid. Sebab kalau kita ikut dari sudut pemuzik, dia memang dengan kena ikut barnya, kena ikut notnya, A minor, G minor dan sebagainya. Jadi di situ dia tidak mengambil kira situ. Dia kira yang penting tajwid adalah utama. Okey, jadi dihasilkan daripada, ada kalau saya pernah terbaca satu kitab itu, dia punya kitab Arud. Kitab Arud tu dia macam dia jalan di ahli ni lah, ahli lagu ni, di jalan di sebuah pasar. Kalau kita dulu, kalau kita sang pasar karat, jadi dia lalu gitu, dia dengar macam-macam. Okey, dia lalu dekat bahagian orang jual periuk. Bunyilah keteng. Dia dah. Kemudian dia pergi ke laut, desiran ombak dia dengar. Banyak. Kemudian dia pergi ke pokok, ada bunyi burung. Jadi di situlah hasilnya alunan-alunan yang mana dia memwujudkan atau menciptakan, melabelingkan itu sebagai ada nahwan, ada sikah, ada jihakah dan sebagainya. Jadi kalau kita nak kira asal taranum tu sebenarnya dari zaman dulu lagi lah, zaman Nabi Muhammad SAW, cuma tak ada labeling. Sebab Nabi sendiri mengakui kepada sahabatnya, iaitu Ibnu Abbas, Ibnu Abbas ataupun Abdullah bin Abbas, yang mana dia mengakui yang suara Abdullah bin Abbas ni sangat sedap. Kana mizbaru ali Daud, seperti mana mizbar ali Daud, maknanya seruling ali Daud. Kalau kita nak tengok sejarah lagi, yang paling suara sedap Nabi Daud lah. Nabi Daud, seperti mana kita tahu bila dia dia membacakan kitabnya tu, habis burung-burung di dekat atas turun pokok semata-mata nak dengar bacaan dia. Kita kalau letak burung pun lari. Allah. Jadi itulah sejarah iaitu taranum, dan negara-negara lain dia guna istilah-istilah lain lah Ustaz kan? Ya. Baik, sebelum tu saya nak menjemput iaitu anak Ustaz, iaitu Adik Ahmad Azfar. Betul Ustaz? Mak Azfar. Jadi mana itu Tuhan Al-Quran. Assalamualaikum Adik. Alhamdulillah. Okey Ustaz, sebelum kita start, saya nak recap balik apa yang kita akan buat hari ini, iaitu Quran awal ni kita akan memperdengarkan lantunan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh qari, dan akan ada qariah. Serta-serta ayat dalam Al-Quran kita akan memperdengarkan bacaan dan lagunya, lentuknya daripada ustaz-ustaz dalam membaca Al-Quran ni lah. Dan saya akan baca terjemahan. Kalau ustaz ada sebarang penambahan dan terjemahan tu, ada kisah ke apa tu, mungkin ustaz boleh menceritakan sedikit lah. Boleh ustaz? Okey, insyaAllah. Saya cuma nak bagi tahu ustaz, saya nak belajar juga dalam taranum ni, tapi saya setakat baca auzubillah je lah, bayati. Yang tu je lah yang saya mampu. Sebab dulu saya belajar daripada abang ipar saya. Mungkin ustaz kenal kot abang ipar saya, iaitu Ustaz Syaiful Azlan. Syaiful Azlan. Lan ni Sabah? Ya betul. Itu abang ipar saya. Itu sepupu saya tu. Itu tu. Yang kenal adik juga. Alhamdulillah. Lepas tu nampak ada gerah-gerah si dia tu. Allahumma salli alaihi. Dia anak, pangkat anak saudara saya lah. Betul. Okey Ustaz, tanpa membuang masa lagi, hari ini kita akan membaca surah Al-Baqarah daripada ayat 182 sampai 186.
Tanpa kita buang masa lagi, insyaAllah, Bismillahirrahmanirrahim, saya serahkan kepada Ustaz Azra'i untuk teruskan. Saya baca satu ayat ke atau saya habiskan sampai 186? Kita buat satu ayat boleh Ustaz? Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Baik Ustaz, itu lagu Bayati. Ya, Bayati. Okey, saudara-saudara sekalian, pemirsa yang melihat tontonan live ini, sebentar tadi Ustaz Azra'i membaca ayat 182 yang mana ada terjemahan Al-Quran. Boleh kita buka sama-sama, kita hayati apa yang maksud yang dibacakan oleh Ustaz Azra'i yang sebentar tadi. Okey, ayat 182, dia menceritakan tentang pemberi wasiat, iaitu dengan terjemahannya, tetapi barang siapa bimbang bahawa pemberi wasiat itu berlaku tidak adil ataupun berlaku salah, berbuat salah, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ia berdosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ayat 182 ni dia ada kaitan daripada ayat 180, betul Ustaz? Ya, betul. Dia kaitan dengan wasiat lah. Okay, kita teruskan yang ke depan, insyaAllah ada berkenaan dengan puasa. Betul. Dan apa nama, penurunan Quran. Okay, Mak cuba baca. Dah baca? Saya baca lah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Kita minta amat baca tak? Boleh. Sobat. Ya kama kutiba tadi. Kama silakan. Okey, ayat sebentar tadi adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat Nabi Muhammad, iaitu perintah berpuasa. Ustaz, betul? Ya. Okey, terjemahannya ialah wahai orang-orang yang beriman,
diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Okey, Ustaz, kita boleh lanjutkan. Okey, seterusnya kita ada sekilas penambahan berkenaan dengan ayat 183 seperti mana yang kita tahu ayat ini adalah merupakan ayat kata dasar, kata perintah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah perintahkan kepada kita untuk berpuasa, ya, kutip, itu ayat bermakna furida ataupun difardukan kepada kita untuk melakukan as-siyam, ya, as-siyam iaitu berpuasa. Seperti mana yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu, walaupun agak berbeza dengan kita puasa sebulan di bulan Ramadan. Ya, zaman dulu ada juga mengatakan 3 hari setiap bulan, ada juga yang mengatakan 3 bulan dan sebagainya lah, ya, itu umat terdahulu. Tetapi umat Nabi Muhammad ini kita diperintahkan untuk berpuasa selama mana bulan Ramadan itu. Maknanya bulan Ramadan ni katalah 30 hari lah, ya, kita kena berpuasa. Ya, sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada ya ayyuhallazina amanu, yang mana amanu ini adalah orang-orang yang beriman. Ya, jadi orang yang beriman ni orang yang ikut perintah Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, yang ingat arahan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jadi sebab itulah dikatakan orang beriman. Kalau ya ayyuhan nas, semua manusia, semua manusia. Jadi manusia semua kena berpuasa. Jadi orang kata apa, celah mana kita nak tahu tu yang mana manusia ni banyak jenis. Ada budak, ada orang gila, ada orang cerdik dan sebagainya, ada orang uzur dan sebagainya. Jadi takkan semua nak kena puasa. Jadi sebab tu dikatakan orang yang beriman. Maknanya bila dia beriman, dia tahulah benda ni boleh, benda ni tidak. Ya, seperti mana kita tengok memang tidak ada dalam ayat ni yang mengatakan siapa yang haid tak boleh puasa, tak ada dalam ayat. Tapi ada ayat lain yang dirungkaikan, ya, ataupun diberi pencerahan, penjelasan tentang hukum-hukum berpuasa, hukum batal puasa. Okey, kita sambung. Ayyaman ma'dudat. Mana ikut? Okay. Cuba. Ijaz. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.
فمن تطوع خيرا فهو خير له فمن تطوع خيرا فهو خير وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون Alhamdulillah, Allah. Tinggi. Itu lagu apa Ustaz? Hijaz. Hijaz. Ada yang lagi tinggi daripada Hijaz ke? Ada lagi ke Hijaz? Dia okey, dia sebenarnya ikut kepada key yang kita bawa lah, key suara yang kita bawa. Sebenarnya setiap lagu tu dia ada puncak dia, ada orang kata apa, pundak dia ataupun yang bawah, ada bawah, ada pertengahan dan ada yang paling tinggi. Jadi setiap lagu tu ada. Oh. Sedap. Okey, kita baca terjemahan ayat yang dibacakan oleh Ustaz Azrail dengan adik Ahmad Asfar, iaitu berkenaan siapa yang bermusafir ataupun siapa yang sakit yang tidak berpuasa lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantikan sebanyak mana hari yang dia tidak berpuasa pada hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, iaitu ta'am miskin, iaitu memberi makan kepada orang miskin. Tapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya dan puasamu lebih baik bagimu kalau kamu mengetahui. Maksudnya siapa yang bermusafir ataupun siapa yang sakit yang ada penguzuran, yang tak mampu untuk melanjutkan puasa, dia kena ganti ya Ustaz. Ni antara yang rukhsah Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita umat Islam, Jadi antara rukhsah ni atau kemudahannya, kalau kita dalam keadaan kita musafir, ataupun dalam keadaan kita tak mampu, sakit dan sebagainya, diberikan rukhsah, kemudahan untuk kita berbuka puasa. Jadi bila dah kita buka puasa, dah beri kemudahan, jadi kenalah ganti balik, kena qada balik. Dan cerita pada dalam ni dia kena ada perbahasan yang lebih lagi sebenarnya, terutama sekali apabila kita ada juga yang kena puasa 2 bulan berturut-turut. Ada juga itu sebab dia bersetubuh dengan isterinya dalam bulan puasa dengan sengaja. Itu jadi banyak perbahasan yang berlaku dalam ni. Cuma kalau kita nak beritahu apa intipati dalam ni, pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak kejam. Allah Ta'ala tak kejam dengan kita. Kalau tak larat, kalau tak mampu, kalau sakit, kalau uzur, tak berakal, musafir, maka boleh berpuasa. Tapi dengan syaratnya kena ganti balik. Kalau tak dapat ganti balik, kena bayar kena bagi orang miskin makan, kemudian kena bayar fidyah dan sebagainya. Itu banyak perbahasan lagi lah. Cuma yang kita nak beritahu ni, Allah memberi kemudahan kepada kita untuk berbuka puasa sekiranya ada terma dan syarat-syarat yang dibenarkan. Okey, kita teruskan ayat ke 185. Okey, kita bawa campur-campur ni ayat panjang. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس Allah هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان Lawat Syahrul Ramadan. Ini ngantuk ni, saya nak elakkan mengantuk ni mengaji. Alamak.
Syahrul Ramadan. Okey. Ini syiar. Dan kan? Dan Allah. فمن شهد منكم الشهر فليصم شهر kali فمن ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله Allah. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Baik, okey. Itu ayat 185. Itu menerangkan bahawa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Ustaz? Ya. Okey. Ustaz ada penjelasan tentang ayat ini? Okey, baca dulu dapat. Baca terjemahan. Okey. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeza antara yang hak dan yang batil. Kerana itu barang siapa di antara kamu yang berada dalam bulan itu, maka berpuasalah
Dan barang siapa yang sakit dan musafir dia tidak berpuasa, maka wajib menggantikannya sebanyak mana hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari lain. Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran bagi kamu. Hendaklah kamu cukupkan bilangan puasa dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Okey, terima kasih ya atas bacaan terjemahan tadi. Okey, apa yang kita boleh ambil poin ya dalam ayat yang 185 ini? Pertama sekali, dalam ayat ini menerangkan kepada kita bahawa bulan yang diturunkan Al-Quran adalah bulan Ramadan. Okey, bulan yang diturunkan Al-Quran adalah bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Okey, dan diturunkan kepada siapa? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diturunkan kepada orang-orang yang diberi petunjuk dan juga diberi penerangan. Wal huda wal furqan. Sama ada kita ni nak membezakan di antara yang hak dan juga yang batil. Jadi dalam cerita Syahrul Ramadan ini, kalau kita tengok atas ayat yang ke-183 cerita pasal tentang kewajipan berpuasa. Ayat yang 185 ini menceritakan tentang sejarah penurunan Al-Quran dan juga menceritakan tentang bagaimana rukhsah yang saya ceritakan tadi ini, rukhsah orang yang berbuka puasa yang tak perlu untuk meneruskan puasanya dan dia kena bayar dan sebagainya, bayar fidyah, ganti dan sebagainya. Baik, kita fokuskan kepada alladzi unzila fihi al-Quran, yang mana Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan. Okey, jadi tak lama lah kita ni tak lama lah kita nak sampai kepada nuzulul Quran. Okey, jadi dalam sejarah penurunan Al-Quran ini ditanyakan kepada kita, ada orang tanya kenapa Al-Quran ini diturunkan secara beransur-ansur ataupun berperingkat. Dia tak turun segedabak tu. Dia turun macam apa orang bagi bantuan tu kan, daripada atas turun. Dia tak jadi macam tu. Kenapa diturunkan sedikit demi sedikit? Pertama sekali, hikmahnya kita ni manusia. Ya, Nabi Muhammad SAW pun manusia. Jadi manusia ini seperti mana kita tahu dia ada kemampuan dia. Ya, dia ada kemampuan dia. Dia ada history dia. Dia ada sejarah dia. Jadi kemampuan kita manusia setakat mana Allah tahu. Dan juga sebab itulah Al-Quran ini diterima pakai dari sejak zaman berzaman, daripada awal diturunkan sampailah ke hari kiamat. Sebab itulah Al-Quran ini dia dipanggil syumul ataupun sempurna. Dia merangkumi setiap apa yang ada dalam dunia ini. Ya, sejarah kehidupan kita, hukum hakam, fiqh dan sebagainya, semua ada dalam Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan secara berperingkat. Pertama sekali mengikut kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku di zaman Nabi. Jadi peristiwa-peristiwa yang seperti mana kiblatain, masjid kiblatain ada dua kiblat. Mula-mula menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian menghadap ke Masjidil Haram. Jadi itu ada kisah-kisah dia. Jadi maknanya kalau tak ada kisah-kisah tersebut, jadi Al-Quran itu diturunkan tu bertepatan, bersesuaian dan juga serentak dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku. Dan juga Al-Quran ini sebenarnya nak memberi, seperti mana yang kita baca tadi, hudal linnas, memberi petunjuk kepada manusia. Ya, pada zaman Nabi dulu kita tahu, jadi para sahabat, tabi'in, pada sahabatlah yang pada ketika itu menjadikan Nabi Muhammad ni sebagai rujukan. Jadi apa-apa hukum, apa-apa masalah, apa-apa yang peristiwa yang berlaku, dia akan tanya Rasulullah gini. Jadi di situlah maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan wahyu. Jadi wahyu inilah yang berupa Al-Quran ini yang menjadi petunjuk kepada Nabi Muhammad untuk memberi penerangan, memberi pengajaran kepada para sahabat. Baik, berbalik kita kepada sejarah penurunan Al-Quran seperti mana yang kita tahu dalam surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq.
Jadi surah ini merupakan surah yang pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala kan ajar kepada Nabi Muhammad. Sampai Nabi kata malaikat bila jumpa dengan Nabi tu, dia minta Nabi baca Iqra ya Muhammad. Nabi kata la ana la biqari'in, aku tak tahu nak baca ni. Seperti mana kita tahu Nabi ni ummiyun. Ummiyun ni kalau dalam bahasa kita ni tak tahu apa-apa. Betul. Orang kata apa, kalau kita kata istilah ni tak sedap pula, orang kata bodoh piang. Tapi itulah antara ummiyun mana tak tahu apa. Tak tahu apa. Sebab apa? Sebab Nabi tak sekolah, tadika pun tak ada. Tiba-tiba suruh mengaji. Ummiyun ni mana tak tahu apa. Jadi nak ceritakan pada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tu tak menjadikan Nabi itu terus pandai. Jadi dia ada proses pembelajaran dia. Ya? Sebab tu Nabi kata la ana la biqra'in, dengan dia terkejut, tergempar dia, tiba-tiba malaikat datang jumpa dia suruh baca, sampai malaikat peluk dia. Sebab ni kita tahu kan jarah dia, malaikat peluk dia sampai dia merasa bunyi tulang belakang, tulang-tulang bunyi prok belakang, sampai sesak nafas dia. Ada para sarjana mengatakan bahawa ini menunjukkan malaikat sangat rindukan pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dia nak peluk, dia ambil peluang ni. Bukan senang aku nak peluk Nabi, dia kata. Dan ada juga sarjana mengatakan bahawa ini menunjukkan bahawa walaupun dia Nabi tapi kena paksa mengaji juga. Ini kan Nabi kena paksa mengaji sampai sesak-sesak nafas, tak boleh nak bernafas. Ini kan anak-anak kita, anak cucu kita, memang kena otak lah. Tak lagi kena otak lah. Nabi pun kena peluk sampai tulang berulang, apa sampai macam merapat, macam merapat belakang tu. Jadi nak ceritakan kena paksa lah mengaji. Kesimpulannya kena paksa lah mengaji untuk anak-anak kita ni, ya. Jangan kita lembut-lembutkan sangat nak mengaji, orang kata. Sebab kita ambil daripada iktibar, ibrah daripada kisah Nabi, yang mana daripada tak tahu apa-apa tiba-tiba suruh baca Iqra. Jadi di situlah kita nampak bahawa pentingnya pembelajaran Al-Quran, dan juga pentingnya kita menggalakkan. Kalau kita nak kata memaksakan, sekarang ni macam-macam, tak boleh paksa. Tapi kalau menunjuk anak kita boleh kata paksa lah. Kita paksa anak kita mengaji. Jadi itu sebab apa? Sebab Nabi dah buat. Jadi insyaAllah kita boleh teruskan kepada ayat yang ke-108. Okey. Tu Ahmad. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Okey, ayat yang terakhir dibaca oleh Ustaz Azra'i dan
adik Ahmad Asfar, iaitu berkenaan, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai aku, maka sesungguhnya aku dekat. Fa inni qarib. Aku perkenalkan permohonan orang yang berdoa. Apabila kita berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. So yang ni ada cerita aku. Allah ditanya kepada Nabi Muhammad, di mana Allah sebenarnya? Betul Ustaz? Ya, ya, ya. Ada kisah juga sebenarnya ni. Okey, jadi di sinilah kita tengok ada yang bertanya di mana Allah. Jadi turunlah ayat yang mengatakan bahawa jawab macam ni. Jawab macam ni. Allah ada berdekatan dengan aku. Itu adalah antara jawapan daripada Nabi Muhammad SAW. Baik, di sini kita tengok ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini adalah konsep pengharapan ataupun ar-raja yang diterapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi konsep pengharapan ini dan juga Allah Subhanahu Wa Taala ni di mana kita tahu dia Maha Perkenan. Maha Perkenan. Mintalah apa pun, aku akan kabulkan. Ujibu da'watad da'a. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi Allah kata doalah padaku, mintalah padaku, insya-Allah aku akan kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Jadi tuan-tuan dan puan semua yang bersama dengan kami ini, insya-Allah bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, bulan yang dijanjikan pelbagai pahala, kata promosi lah, bulan promosi pahala, mana apa pun ya, yang bersangkutan dengan ibadah, dengan sunatullah yang mana sentiasa kita buat ni, buatlah apa pun, tidur ke, semua dapat pahala. Cakap baik, apa lagi, banyaklah kita tolong semua dapat pahala. Bukan takat pahala satu ganda, tapi berganda-ganda. Jadi itulah yang Allah nak berikan kepada kita. Bulan Ramadan ni lah yang bulan yang perlu kita kejar. Kita punya bonus. Kalau biasa, kalau orang kerja kerajaan 25 hari bulan tunggu gaji. Tapi ini bulan Ramadan, inilah satu plan ataupun plan jangka pendek sebulan ni Allah bagi untuk kita sama-sama merebut pahala. Di balik itu sedekahnya, dengan mengajinya, dengan menahan diri daripada lapar dahaga, menahan nafsu dan sebagainya. Itu semua dikira oleh amal ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi mungkin dalam ni sebab kebanyakan saya sebenarnya first time ni, pertama kali live dengan menggunakan IG ni. Ini pertama kali jasa live nama FB, Facebook. YouTube pun baru sekali rasanya. Ni yang selalu FB lah. Tapi yang kali ni IG ni baru pertama kali. Sebab tu lah tak tahu pula dia meregak, dia tak boleh melentang. Kita biasa letak dia melentang, dua kali ni meregak. Jadi tu nampak gambar separuh-separuh kan. Belakang background pun kita tak boleh tukar, guna green screen. Kalau biasa kita boleh guna green screen. Tak apalah, dia santai lah, kita jadi santai, kita jadi apa yang ada lah. Jadi boleh teruskan lagi atau kita nak tangguh atau pulang kepada mungkin saya buat pengumuman sikit sebelum kita nak dengar sekali lagi ayat 182 sampai 186 secara terus, dengan tarawumnya, dengan cara bacaan yang berlagu, yang enak untuk kita dengar. Dan mungkin apa yang kita dengar ni diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap huruf yang kita dengar, setiap huruf yang kita ikut sekali bacaan tu, mungkin kita akan dapat pahala sekali. Okey, saya nak buat pengumuman sikit kepada tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, akak-akak, abang-abang, ayah-ayah, ibu-ibu yang mana tak download lagi apps Tatil ni. Apps Tatil ni dia adalah app Al-Quran. Siapa-siapa yang ingin menghafaz, ada dia punya button dia. Siapa yang nak ikut bacaan pun dia ada juga. So siapa yang nak download ni, ini adalah satu kemudahan untuk orang bawa Al-Quran. Tak adalah orang nak bawa Al-Quran betul-betul ke mana-mana. So dia apps ni kita boleh install dalam phone, kita boleh install dalam laptop. So kita boleh baca mana-mana tempat. So tidak ada lagi keungzuran dan alasan untuk kita membaca walaupun satu ayat Al-Quran tu.
Okey, itu yang utama. Dan akhir sekali lah sebelum kita tangguh kita punya program hari ini, saya nak promote sekali lagi, program Quran Hours ini akan berlangsung pada hari Rabu dan Sabtu, iaitu pada 12 hingga pukul 1. Kita jemput banyak 3 qari, iaitu Ustaz Azra'i, Ustaz Zul dengan Ustazah Farahatul. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Banyak lagi, terima kasih kepada The Journey Ar-Rahman Syurga. Dia ada banyak program, iaitu Tadarus Al-Quran, Sembang Ramadan bersama Amin Idris, program atau pertandingan hafazan. Siapa yang ingin masuk boleh ke Instagram The Journey Ar-Rahman Syurga. Okay, setakat itu saja pengumuman. Mungkin yang terakhir kita nak dengar sekali lagi bacaan daripada Ustaz daripada ayat 182 sampai 186. Tafadhal masykur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير Allah, Allah. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون Allah. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر Allah. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Subhanallah, surahallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Azra'i atas bacaan Allah Akbar. Saya seronok dengar sebenarnya orang tinggi, saya rasa macam Allah, bila aku nak buat macam tu pula. Jadi Ustaz ada apa pengumuman, ada apa Ustaz nak beritahu, ada kelas taranum ke Ustaz nak promote? Boleh? Oh, setakat ni lah. Setakat ni tak dia apalah. Semua itulah pesanan saya lah kepada rakan-rakan semua. Kita gunakanlah bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk kita melaburkan amal ibadah kita dengan lebih banyak lagi. Jangan kita, kalau boleh jangan tinggalkan apa-apa yang wajib dan cuba buat yang sunat. InsyaAllah pahala kita akan berkali-kali ganda pada bulan puasa, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, terima kasih sekali lagi Ustaz. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Maybe bulan depan kita boleh buat dekat Facebook balik ke, insyaAllah. InsyaAllah. Boleh. Okay, terima kasih juga kepada adik Ahmad Azfar, iaitu anak Ustaz Azra'i, atas bacaan yang sangat merdu, lunak. Walaupun kita mendengarnya, insyaAllah kita akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah, insyaAllah. Setiap amal ibadat, macam Ustaz cakap, kita laburkan saham sebanyak mana yang kita boleh buat dalam bulan ini, sampai Ramadan kita akan dapat kemanisan tu, dan kita mungkin istiqamah pada bulan-bulan yang akan datang, insyaAllah. Jadi kita akan jumpa lagi Ustaz. Setakat itu saja program kita hari ini. Setakat itu, sebelum tu saya nak promote. Ini adalah tafsir Al-Quran, iaitu sinopsis 114 surah, dikeluarkan oleh Dijani Al-Rahman Syurga. Siapa-siapa yang nak baca Al-Quran tapi nak tahu apa yang terkandung dalam Al-Quran, insyaAllah sinopsis ni akan memberi penjelasan yang lebih lanjut lah. Dan siapa-siapa yang tak ada lagi kurma kat rumah, Dijani Al-Rahman Syurga boleh
anda boleh dapatkan dekat Shopee, iaitu The Journey Mart, iaitu kurma ajwa. Siapa-siapa yang tak ada lagi boleh beli. InsyaAllah kita imarahkan bulan Ramadan ini dengan sunnah-sunnah Nabi dan perkara-perkara yang wajib kita boleh buat, insyaAllah. Setakat itu sahaja aku qawli hadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.